Dan perkara yang keenam, kita kena usahakan di jalan Allah SWT, itu dakwah dan tabligh. Apa maksud dakwah dan tabligh? Iaitu kita kena keluarkan semua manusia dari salah faham tentang harta benda dan dirinya. Adakah dia salah faham yang paling besar yang seorang pemilik nyawa dan harta? Salah faham yang paling besar ialah manusia dapat gunakan tenaga dan nyawanya dan harta benda dengan anggapan ini saya punya. Jadi ini anggapan yang salah, yang bertentangan dengan keputusan Allah SWT yang diberitahu dalam kitab suci Al-Quran. Kata Allah SWT mafhumnya, nyawa kamu serta harta kamu sudah aku beli diganti dengan syurga. Ataupun kita naklah luangkan diri masa harta kita di jalan Allah SWT, kerana harta yang Allah SWT beri kepada kita, Allah pinjamkan untuk sementara sahaja. Jadi kita sudah akad jual beli dengan Allah SWT. Oleh itu naklah kita gunakan nyawa dan harta benda kita untuk kehendak Tuhan yang telah beli, iaitu Allah SWT. Allah Maha Kaya, Allah tak perlu nyawa dan harta benda kita. Allah SWT telah beli nyawa, benda, harta benda kita, dan kita dilantik sebagai penjaga sahaja kepada kedua-duanya. Allah SWT telah beri garis panduan bagaimana nak guna diri dan harta benda kita. Bukan guna saja untuk kehendak kita. Bagaimana nak guna kedua-dua benda ini, kita kena rujuk pada Rasulullah SAW, iaitu keutamaan bagi yang ada iman. Kedua-duanya akan digunakan untuk dakwah dan menambahkan orang-orang supaya dapat kenal kalimah syahadah. Saki baki dari urusan untuk meninggikan agama Allah. Harta kita gunakan untuk anak-anak yatim, janda-janda, orang-orang mu'alaf, madrasah yang perlukan bantuan. Adalah menjadi tanggungjawab orang beriman. Kita kena tanyakan mereka itu untuk diberikan bantuan. Gunaan yang seterusnya ialah atas diri kita sendiri dengan cara yang halal. Sekarang fikir manusia, dia usaha untuk dapatkan hasil, kemudian dibelanjakan. Sebenarnya macam mana nak hasilkan dan bagaimana dan belanjakan kedua-dua? Mana lagi kita nak rujuk? Dalam keadaan hari ini, dengan kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita, Allah SWT telah kaitkan kita dengan usaha yang mulia ini. Ini adalah kurniaan Allah SWT. Apa yang Allah SWT itu? Apa harta di masa harta kita ini, Allah SWT kaitkan kita dengan usaha yang mulia ini. Untuk itu kita kena usaha untuk galakkan atau target lagi orang supaya dapat keluar jalan Allah dan diri kita dengan penuh pengorbanan. Keluar 4 bulan tiap-tiap tahun, ataupun 8 bulan usaha. Itulah 12 setahun ada 12 bulan. Pertama 8 bulan usaha untuk keperluan, dan 4 bulan untuk keluar jalan Allah SWT. Kalau tak dapat usaha untuk keluar 40 hari tiap-tiap tahun, 3 hari tiap bulan jadilah. Lapangkan 2 hari. Seminggu ada 7 hari kan. Lapangkan 2 hari untuk jauhlah, ataupun ziarah ataupun gash. Satu tempat sini, satu kehendak fikir supaya semua dapat laksanakan perintah Allah SWT. Orang-orang perempuan tak dapat sembahyang awal waktu di rumah, jaga tasbihat, jaga taklim, baca Quran tiap-tiap hari. Orang lelaki pula dapat sembahyang berjemaah, baca Quran, tasbihat, taklim di masjid dan di rumah sekali bersama keluarga di waktu yang sesuai. Biasanya orang baca taklim rumah selepas isyak. Itu yang biasa saya amalkan. Ada juga orang yang baca taklim selepas subuh. Tapi kalau selepas subuh baca seorang-seorang lah. Anak isteri tak bangun lagi. Lepas subuh pun tak ada masa.
nak hantar anak sekolah. Lapangkanlah. Kemudian yang pentingnya, lapangkanlah masa untuk gas pertama ataupun kedua, untuk supaya ada wujudkan suasana yang sama seperti mana ya, di tempat kita. Kalau kita sempurnakan 5 amal itu, itu pertama gas 1, gas 2 taklim, masjid dan rumah. Ketiga itu kita ada buat fikir harian di mahalah. Apa lagi satu? Satu lagi, kalau kita dapat amal ni sempurna, maka mudahlah untuk kita dapat keluar 3 hari di mahalah kita tiap-tiap bulan. Semoga apa yang saya sampaikan ini akan dapat manfaat dan kita dapat amalkan bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.